Program bicara motivasi keusahawanan yang diadakan di SMK Ranca-Ranca merupakan inisiatif penting untuk mempersiapkan pelajar menghadapi cabaran TVET dunia perniagaan yang semakin kompetitif. Dalam program ini, pelajar diberi peluang untuk mendengar perkongsian dari usahawan berjaya dan pensyarah universiti. Program ini bukan sahaja membekalkan ilmu, tetapi juga memupuk semangat inovasi dan kreativiti dalam kalangan pelajar SMK Ranca-Ranca. Suka saya menyatakan, sekarang ini pun saya sedang berkarya. Saya menjual kepintaran saya itu dalam bentuk penulisan. Ingatlah, saya menjual kepintaran itu dalam bentuk penulisan. Apa pandangan Puan, pandangan akademik dan peluang dalam pengajian keusahawanan ini di UMS? Boleh Puan kongsikan dan mungkin memberi satu motivasi kepada pelajar-pelajar kita pada hari ini. Terima kasih Puan Moderator. Saya Hasana daripada UMS Puan. Okey, sedikit informasi lah tentang aktiviti-aktiviti keusahawanan di UMS. Secara umumnya ya, kita ada kampus induk di KK dan untuk aktiviti keusahawanan, kita UMS itu ada satu Center of Entrepreneurship yang kita panggil sebagai Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar. Kalau dulu tidak ada pusat kerjaya ni, tidak ada entrepreneurship center, we can call that as entrepreneurship village lah kan, di mana pusat ini berperanan sebagai membentuk pelajar-pelajar universiti daripada tahun pertama sehingga tahun akhir untuk terlibat aktif dan giat menjalankan aktiviti perniagaan, menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Terlibat pensyarah subjek tersebut adalah berapa nilai keuntungan, komitmen terhadap perniagaan, komitmen dalam bersama ahli kumpulan mereka berniaga dalam grup tersebutlah. Itulah bagaimana UMS secara khususnya dan ICT secara umumnya berperanan untuk memberikan galakan kepada pelajar untuk berniaga di universiti secara aktif. Berkaitan dengan usahawan kita yang kedua. Okay. Cuba Puan ceritakan, kongsikan pengalaman perjalanan Puan dalam usahawan ini. Silakan Puan. Rasanya boleh dikaitkan dengan apa yang dipelajari di UMS itu tadi dan merupakan subjek teras, dan kita terus kita cuba hubung kaitkan dengan apa yang Puan Saidatul telah laksanakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya bukan keluaran UMS. Saya adalah alumni daripada Politeknik Kota Kinabalu dan merupakan belajar dalam bidang pengurusan hotel dan catering, iaitu saya memang bawa bidang TVET. Dekat teknik Keningau lagi saya sudah menjerumuskan diri dalam bidang keusahawanan, iaitu di samping saya belajar semasa di teknik dulu lah. Di samping kami belajar dalam satu minggu kami memasak 4 kali. 4 hari lah. Satu minggu 5 hari kan. So 4 hari adalah masuk bengkel untuk memasak. Dan apa yang kami masak, kami diajar untuk jual balik. So apa yang kami jual tu kami praktik. Kami setiap minggu kami praktik untuk berjualan. Dan itulah yang saya bawa sampai ke hari ini. Dia punya impact lah, which is TVET sangat membantu. Dari segi kemahiran tu sangat membantu untuk kita meneruskan kehidupan selepas habis daripada belajar lah. So sambung di Politeknik, saya juga merupakan jawatan kuasa perwakilan pelajar yang mengambil biro bagian keusahawanan, dan saya memang bergiat aktif juga dalam usahawan. Macam yang Puan cakap tadi, kami ada cerita juga masa dibuat bicara di sebelum masuk sini. Dulu bidang keusahawanan ni tiada dapat sokongan pun, which is saya bermulakan perniagaan di Politeknik sejak semester pertama secara illegal. Bukan
pelajar-pelajar, ramai-ramai belajar, nak marah sebab saya menjual secara unlegal kan, bawa masuk roti ban 100 biji untuk saya jual di dalam asrama. Tapi tiba-tiba pula abang yang bawa apa ni? Ini pengalaman saya cerita secara santai je lah, boleh makan? Boleh. Jadi abang tu pergi buka bonet ban tu, habis kena serbu oleh budak-budak. Jadi kami yang pengarah HEP tanya, siapa jual? Saya lah. Saya mengaku saya jual. So kita mesti bertanggung jawab dengan apa yang kita buat. So saya mengaku saya kena marah apa semua, tapi Allah jodohkan saya berjumpa balik dengan pengarah HEP itu adalah pembimbing kami untuk jawatan kuasa perwakilan pelajar. Daripada sana kemudian apa? Terpaksa hadapi demi kejayaan, terdidik sejak awal tanpa berusaha, tanpa juga melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian yang tak tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua ya. Terima kasih kepada moderator, doktor dan juga Puan Saidatul. Okey. Di sini kita tahu subjek perniagaan, subjek ekonomi dan subjek sains rumah tangga. Semua yang hadir di sini mengambil mata pelajaran tu. Ya. Okey, bagaimana kita mau kaitkan keusahawanan ni dengan subjek-subjek tu? Kan? Sebab kenapa kita mau ambil subjek tu? Elemen keusahawanan memang sudah diterapkan di dalam subjek kamu. Ya. Kalau kita nampak di sini ya, subjek perniagaan tu cikgu akan pecahkan, saya akan pecahkan ekonomi. Okay, ekonomi membekalkan pelajar dengan pemahaman tentang sistem ekonomi berfungsi, ya, dan juga termasuk pasaran, permintaan, penawaran, ya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi global. Di situ kamu belajar bagaimana ekonomi yang kamu boleh tahu pasaran kamu di mana. Okey, seterusnya kepada subjek sains rumah tangga itu sendiri. Sains rumah tangga mengajarkan kemahiran yang praktikal lah, ya. Dan yang kita tahu sains rumah tangga ni macam puan kata tadi ya, puan Saidatul, memang mereka akan memasak sebenarnya di sekolah, ya. Dan cikgunya di sini sebenarnya memang cikgu yang hebat lah sebenarnya. Dia seorang lelaki. Mana untuk menyelesaikan masalah asasnya adalah daripada kemahiran proses sains. Yakin sini semua adik-adik mesti tahu kan kemahiran proses sains? Tahu kan? Jadi sebenarnya secara tidak langsung yang adik-adik pelajari itu dia membina kemahiran adik-adik untuk apabila menghadapi situasi, cabaran dan masalah, mencari penyelesaian langkah demi langkah. Itulah yang asasnya dalam STEM. Okey. Kemudian tadi doktor pun ada menyebut digital. Pada zaman sekarang semua mahu digital. Semua mahu. Kalau mau barang cepat laku kena viral. Ada kuasa viral di situ dan kuasa viral ini dia sebenarnya dia tidak boleh diharap-harapkan berlaku tiba-tiba. Untuk viral yang bagus dia itu mesti. Dan adik-adik sangat beruntung sebenarnya. Okay? Package anda itu lengkap. Sebab STEM ada, TVET ada. Jadi adik ambil peluang ini, lengkapkan diri. Okay? Apalagi tadi tu untuk pelajar TVET sekali ada SKPM Sijil Kemahiran Malaysia SKM. Kalau zaman dulu lepas sekolah masuk kolej ke apa baru boleh ambil. Sekarang lepas SPM saja paling kurang SKM 2. Terbaik. Sebelum SPM sudah ada SKM 2. Memang sangat-sangat beruntung ya adik-adik sekarang. Okey. Oleh yang demikian kan adik-adik ambil peluang semasa di sekolah.
belajar sebaiknya, sama ada pelajaran TVET, pelajaran STEM mahupun pelajaran terasa. Sebenarnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris itu juga penting. Mau buat video TikTok ni, kan? Mau promote, mesti pandai guna ayat-ayat power. Jadi bahasa itu, kemahiran berbahasa, artikulasi. Mau sebar luas ke luar negara lagi, mesti cakap bahasa Inggeris, baru boleh jual sampai US. Betul adik? Betul. Jadi, ambil sepenuhnya peluang yang ada di sekolah, buat yang terbaik. Yang paling penting, disiplin. Apa lagi tadi? Jati diri, doktor? Jati diri, disiplin, dan jangan ponteng sekolah. Terima kasih. Terima kasih Puan Angela. Saya lalu salah kenapa lah saya selalu salah sebut nama kawan saya ni. Alright. Okay, bila dia Puan menceritakan mengenai STEM, inovasi. Okay, sekarang kita coba dengar daripada pendapat masyarakat dan Keusahawanan UMS Kampus Labuan ini. Okay, bagaimana? Okay, apakah peranan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, sekarang memang sudah TikTok AI, okay, dan e-dagang membentuk masa depan keusahawanan? Maksud saya, bagaimana pelajar itu boleh memanfaatkan teknologi untuk membina perniagaan yang berjaya? Terima kasih Puan Moderator Muazzizah. Okey, saya sharing sedikit apa yang berlaku di UMS lah kan. Okey, pernah dengar ke AI adik-adik? Artificial Intelligence. Apa yang adik boleh kongsikan? Apa yang adik tahu tentang AI? Apakah contoh AI yang sedang digunakan sekarang? ChatGPT kan? ChatGPT banyak membantu kehidupan kita. It makes our lives easier, orang bilang. Kalau kita tak dapat cakap English pun, kita minta ChatGPT je buatkan. Dulu ada stigma kata kenapa nak guna ChatGPT, tapi sekarang tidak begitu. Kita perlukan bantuan AI. Ada banyak jenis AI selain ChatGPT. Gemini AI. Macam saya kan dalam bidang akademik, kami memerlukan penulisan, penerbitan yang intensif. Kami perlu publish artikel dalam jurnal-jurnal antarabangsa dan juga berita kebangsaan. Jadi kadang-kadang nak menulis ni, dia ada writer's block. Ada masa kita tidak dapat nak blank, kita tak tahu apa nak tulis. Kita ada idea, tapi writer's block tu maksudnya kita duduk je tengok laptop tu without write anything. Tak tulis apa-apa pun. Itu writer's block. Jadi kadang-kadang kita perlukan bantuan ChatGPT lah untuk mengharmonikan ayat-ayat kita, ataupun ada kadang-kadang memperhalusi kita punya penulisan. Kadang-kadang ada konten-konten yang kita perlukan bantuan daripada ChatGPT. Kalau di UMS, saya sharing sedikit apa yang kami sedang lakukan sekarang. Untuk saya sendiri sebagai Ketua Projek Asnampurna Wilayah Persekutuan di Labuan bersama Bank Rakyat, Pusat Pertukaran Zakat dan Mawib. Kami actually adalah konsultan kepada Pusat Pertukaran Zakat. Bank Rakyat memberikan dana kepada usahawan asnaf di Labuan. Mereka berikan dana, kami memantau dan memberikan latihan-latihan kepada peserta-peserta yang adalah, dan salah satu saya sangat gembira hari ini bersama-sama saya ada peserta kami juga di bawah projek PPZ Mawib. Apa yang berlaku dalam bengkel tersebut adalah kami ada 6 bengkel yang dikendalikan oleh 7 pensyarah di UMS. Antara salah satunya adalah digital marketing. Ada banyak bengkel lain lah, minda usahawan, pengurusan kewangan, inovasi produk, dan yang saya boleh kongsikan di sini dengan penggunaan digital ni adalah digital marketing. Ada setengah peserta yang actually ada akaun Facebook, Instagram, TikTok dan juga WhatsApp lah. WhatsApp salah satu medium kita untuk mengiklankan produk. Jadi teknik-teknik penulisan ini membantu peserta-peserta untuk mengiklankan produk-produk mereka. Copywriting, kadang-kadang logo pun boleh dibantu oleh ChatGPT. Sebab kita ni tak pandai design. Kita macam peserta ni kebanyakannya dia tak pandai nak design, tak pandai nak gunakan Photoshop and everything. So kita minta bantuan AI untuk designkan logo-logo kepada kita, dan diorang akan bantu generate lah logo tersebut.
Begitu juga dengan platform e-commerce. Di UMS ada satu fakulti lain, Fakulti Informatik, Computer and Informatics. Dia ada subjek program e-commerce. Program ni memberikan peluang kepada pelajar untuk in terms of digitalizing dia produk lah salah satunya. Dan e-commerce ni penting sebab kita nak menjual produk-produk kita selain daripada yang saya bilang bagi tahu tadi, kita jual secara retail kan, no traditional business. Kita tunggu orang datang. Tapi sekarang kita tak boleh tunggu dah. Kita kena keluar mencari pasaran. Kita kena keluar, kita kena iklankan produk kita dan cari setiap platform yang ada di industri. Bagaimana produk kita, contoh setakat di Labuan boleh pergi ke Sabah, seluruh Sabah. Not even Sabah, boleh pergi ke Sarawak, boleh pergi ke Semenanjung, malah even ke luar negara pun boleh. Jadi itu membantu dari segi promotion, digital marketing lah. Itu yang saya boleh kongsikan. Platform sangat penting untuk kita mengetahui dan belajar tentang penggunaan e-commerce dan juga artificial intelligence ini. Jadi untuk nasihat saya lah sebagai pensyarah, jangan berhenti belajar. Walaupun kita sudah rasa kita tahu banyak, tetapi bila kita semakin belajar, semakin banyak benda kita tak tahu. Dunia ni semakin cepat berubah. Semakin cepat sangat berubah. Jadi kita kena berubah mengikut arus teknologi tersebut. Kalau kita tengok contoh satu bisnes besar lah, Kodak kan. Kodak ada salah satu, dulu dia adalah industri kamera yang paling besar dan gah di seluruh dunia. Tetapi sekarang mereka terpaksa tutup sebab tidak berani berubah, tidak mengikut arus teknologi yang ada sekarang. Digital camera, semua benda yang perlu kita ikut. Sebab bagi saya, kalau kita berada di tempat yang sama, kita tidak akan maju. Jadi kepentingan e-commerce dan digital marketing ni, pengetahuan tentang AI, ambil tahu tentang AI, apa yang ada, platform-platform yang ada, kita perlu ambil tahu supaya kita dapat meningkatkan hasil dari segi pasaran, promotion, networking, semua tu penting kalau kita menceburkan diri dalam bidang usahawanan. Okay. Okay, terima kasih doktor. Sangat jelaslah mengenai penggunaan AI dalam macam mana kita memasarkan. Okey, sebelum baik, sekarang semua panel-panel di hadapan saya bercakap. Sebelum saya lontarkan persoalan ataupun audien memberi persoalan kepada panel-panel di depan ini, sebelum tu saya cuba ingin bertanya kepada usahawan kita. Bagaimana Puan boleh kongsikan satu trend terbaru yang Puan boleh rasa memberi impak dalam perniagaan Puan? Maksudnya bagaimana penggunaan digital itu dalam pemasaran perniagaan Puan? Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey, macam kami sekarang, saya share saya punya experience yang paling latest lah, yang kami jalankan secara digital, iaitu memviralkan perniagaan sendiri. Okey, macam tadi Puan cakapkan, untuk kita kasih viral kita punya perniagaan itu sendiri, dia bukannya datang tiba-tiba, dia mesti kita rancang daripada awal. So apa yang kami buat masa bulan Ramadan baru-baru ni, kami menggunakan digital tu fully pada bulan Ramadan dengan merancang. Beberapa minggu sebelum bulan Ramadan tu saya sudah be prepare, which is saya sudah beli win flag, tempah banner punya ni. Win flag tu lah yang paling berkesan lah, which is orang daripada jauh, mana gerai bubur ni, dari nampak daripada win flag orang sudah nampak. Itu salah satu. Itu secara fizikal lah, which is yang masa kita datang baru kita nampak. Tapi daripada segi online, saya sudah tempah awal-awal lagi, apa kita panggil ni,
Uh, Okey, kami sudah awal-awal lagi tempah influencer untuk boost kami punya business. Which is dia datang, kami tempah dia satu Ramadan tu, saya sudah tempah dia datang, mesti datang untuk viralkan kami punya bubur masa bulan Ramadan tu. So mungkin kalau siapa yang pernah nampak bubur kami limpas pada bulan Ramadan, itu adalah yang telah dirancang sebenarnya. Okay, so benda tu alhamdulillah berkesan sampai habis Ramadan. Which is alhamdulillah kami datang lambat kah, kami datang awal kah, 1 jam je kami berjualan. Habis, licin. So itu yang saya punya experience sendiri yang kami apply dalam perniagaan menggunakan teknologi. So dalam masa yang sama, di situ ada husband saya. Dia orang yang paling suka gunakan medium TikTok untuk buat pemasaran. So dia selalu bila kami berjualan, dia akan live. Lepas tu habis live nanti dia edit lah, buat funny punya video untuk attract orang. Oh ini aku kadang-kadang yang customer datang tu dia buat macam troll-troll lah, macam video yang lucu-lucu. Nanti customer itu yang boleh buat kita engage juga dengan kita punya customer lah. So itu antara yang saya apply lah dalam perniagaan, which is soalan quote tadi tu, maksudnya relate lah kan, maksudnya kepentingan impact dalam perniagaan itu yang kami nampak lah. Alhamdulillah dalam bulan Ramadan tu kami achieve sales lebih kurang 15,000 untuk 1 bulan tu. Ringgit. Bersih. Untuk bulan Ramadan jual bubur je bulan Ramadan, bubur berlauk 11 sudu. Dan kami ramai orang kenal kami masa bulan Ramadan lah. Sampai hari ini pun kalau orang datang pergi, saya, kamu tahu kan saya ni lama sudah datang gerai kamu setiap kali ini tak dapat masa bulan Ramadan. Sebab 1 jam berjual habis, 1 jam berjual habis. Impact daripada tu lah. Sebab itu memang dirancang betul-betul. Maksudnya memang ada pekerja yang bantu. Masa kami buat bubur tu masih berdua lagi dengan husband. Sekarang kami sudah ada staff lah. Sekarang kita viralkan produk guna orang je. Orang yang ada kemahiran untuk memviralkan kita bayar dia. Tapi masa tu saya bermodalkan RM80 je untuk viralkan. Sekarang sudah mahal. Influencer sudah naik harga lah sebab ramai permintaan kan. Sekarang 180 sudah. Dia akan bagi tahu secara detail lah. Dia akan ada voice di dalam video. Kalau yang tidak voice RM80. Dapat menerapkan menghasilkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri usahawan, di mana mereka boleh menubuhkan satu perniagaan yang boleh menyelesaikan satu masalah sosial sambil memastikan kelestarian ekonomi, di mana dalam bidang sosial dapat memfokuskan kepada impak sosial seperti pendidikan, kesihatan dan alam sekitar sambil menerapkan prinsip-prinsip perniagaan. Dan dalam bidang sosial juga dapat pemahaman terhadap pasaran dan tingkah laku pengguna. Betulkah Puan Saidatul? Di mana bidang psikologi, sosiologi, antropologi boleh membantu usahawan memahami tingkah laku pengguna, budaya dan dinamika sosial. Dan pemahaman ini adalah satu penting bagaimana mengembangkan perniagaan pemasaran yang berkesan dalam membina produk ataupun perkhidmatan yang memenuhi keperluan masyarakat dengan lebih tepat. Baik, anak-anak semua tahu kan subjek bidang sosial itu apa? Sejarah, geografi, lagi boleh sebut? PJ, lagi?
Ada bahasa Melayu, marah guru bahasa Melayu nanti, okey, didapat. Okey, subjek pendidikan muzik, pendidikan seni, PSB itu adalah subjek sains sosial. Itu pun semua ada ciri-ciri keusahawanan. Okey, dalam kalau guru-guru pun tahu, dalam DSKP pun dia ada elemen-elemen keusahawanan diterapkan dalam PBP. Okey, baik. Jadi masa pun sangat mencemburui kita. Saya simpulkan bahawa dalam 3 bidang ini, sains sosial, sains matematik dan juga Tibet, di mana dia menyediakan pelbagai kemahiran untuk melahirkan usahawan moden yang inovatif, berpandangan jauh dan berfokus kepada pelbagai masalah lah. Dan ketiga-tiga bidang ini menyelesaikan masalah dalam bidang sains matematik, di mana dia boleh membentuk satu asas yang kukuh untuk kejayaan keusahawanan dalam dunia semakin kompleks dan mencabar. Dan saya simpulkan di sini bahawa buat bicara kita pada hari ini adalah melihat keusahawanan itu adalah satu perjalanan yang memerlukan ilmu, betul doktor, betul Puan Saidatul, memerlukan satu ilmu, sokongan dan keupayaan untuk memahami masyarakat dengan pelbagai sumber yang ada, sokongan dari dasar keusahawanan 2030. Dan anak-anak semua, anda semua mempunyai peluang untuk mencipta masa depan yang gemilang. Saya tutup, sekian sahaja. Terima kasih semua panel yang ada bersama dengan saya di kiri kanan saya. Terima kasih kepada Timbalan Sektor Pembelajaran, Tuan Pengetua, KPP, Tibet kita, okay, dan adik-adik semua kerana dan fokus mendengar bual bicara kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Darul Syaki bin Irham, wartawan Atas TV, ingin menanyakan soalan kepada saudari. Soalannya adalah, bagaimanakah saudari melihat peranan TVET dalam membentuk sikap dan kepribadian usahawan yang berjaya di masa hadapan? Nama saya Rizwana Syakila binti Markilau dan saya dari kelas 4 Ilmu Batuta mengambil bidang TVET Sains Rumah Tangga. Saya yakin bahawa saya dapat mengurus dalam bidang masakan dan menjahit, juga seni. Saya harap saya dapat menjadi contoh kepada pelajar yang lain demi kebaikan semua orang. Amin. Terima kasih. Okay, saya ada satu pengalaman. Saya cerita secara santai saja. Okay, pada tahun 2017, kalau sebelum ni saya memang saya ada alumni Politeknik Kota Kinabalu, di mana semasa menjadi pelajar di Politeknik saya memang terlibat secara aktif dalam bidang keusahawanan dan juga kemahiran. Saya ambil kemahiran dalam bidang pengurusan hotel dan catering, di mana bidang yang saya ambil di Politeknik itu telah membawa saya ke dunia keusahawanan sampai ke hari ini. Pada tahun 2017, saya tidak pernah menyangka idea saya punya perniagaan tu membawa saya ke satu haluan baru dalam perniagaan, iaitu saya telah menyertai satu idea perniagaan, satu pertandingan idea perniagaan dengan membawa idea inovasi sambal ikan kekek, dan saya tidak sangka idea tu yang mungkin nampak biasa-biasa pada sesetengah orang, tapi alhamdulillah saya dapat bawa balik modal bernilai RM20,000 tunai. Okey, terima kasih atas pertanyaan itu ya. Untuk makluman, pada hari ini kita tidak menafikan tentang peranan TVET itu ya. Sebab itulah Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini telah memperkenalkan Task Force TVET untuk memastikan anak-anak murid kita ini mempunyai kemahiran, dan juga kemahiran ini nanti akan diguna pakai untuk masa depan mereka. Kalau kita lihat ya, pada hari ini
di sekolah-sekolah. Kita telah mewujudkan subjek-subjek MPV MPV dan juga telah meningkatkan lagi sekolah-sekolah yang memperkenalkan subjek PVMA. Jadi dengan cara ini kita mengharapkan dengan adanya tindakan seperti ini akan dapat melahirkan murid-murid kita ini yang mempunyai keupayaan dan kemahiran yang tinggi, ya, dan boleh dipasarkan di peringkat yang lebih luas lagi, ya. Kalau saya bercakap dalam konteks yang lebih khusus di Labuan umpamanya, kita ada 3 buah sekolah, ya, yang kita memperkenalkan subjek-subjek PVMA dan juga MPV ini, ya, yang hasratnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang mempunyai kemahiran yang boleh diaplikasi dalam pasaran kerja, dan murid-murid yang mengikuti PVMA kita ini mempunyai keboleh pasaran yang tinggi. Matlamat program ini adalah memberikan inspirasi kepada generasi muda tentang pentingnya TVET dalam membina kemahiran yang diperlukan untuk menceburi dunia keusahawanan. Kami ingin menunjukkan bahawa TVET bukan sekadar pilihan, tetapi satu jalan menuju kejayaan. TVET memainkan peranan yang sangat penting kepada perkembangan ekonomi negara. Dengan menawarkan latihan yang praktikal dan relevan, TVET membantu pelajar membina kemahiran teknikal yang dicari oleh majikan. Selain itu, dia juga memberi mereka asas cara untuk menjadi usahawan yang berjaya, meningkatkan peluang pekerjaan dan menyokong pertumbuhan ekonomi.